Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وصلى الله على سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penglipur duka kami dan penghapus kesedihan kami, pemandu kami dan penunjuk jalan kami untuk menuju kepadamu dan kepada syurga-Mu, syurga An-Na'im. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita telah memasuki juzuk yang ke-12, di mana di dalam juzuk ini mengandungi dua surah, iaitu sambungan kepada surah Hud dan juga pembukaan ataupun awalan surah Yusuf. Okey. Baik, kita lihat dulu kepada penamaan surah Hud. Jadi surah Hud ni datang selepasnya surah Yunus, di mana surah Yunus telah saya kongsikan adalah satu-satunya kaum yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala taubat mereka. Kemudian datangnya surah Hud. Maka penamaan surah Hud ini adalah kerana surah ini sebenarnya menceritakan ada beberapa nama-nama Nabi disebut di dalam surah Hud ini, tetapi Nabi Hud ini disebut namanya 5 kali di dalam surah ini, dan dia sebenarnya bukanlah hanya kisah mengenai kisah Nabi Hud, tetapi ada banyak lagi kisah-kisah yang terdapat di dalam surah Hud ini, tetapi yang di-highlightkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketegasan prinsip yang ditunjukkan oleh Nabi Hud. Maka Nabi Hud ini diberikan nama untuk surah ini. Okay, nanti insya-Allah hari ini kita akan melihat sedikit apakah pengisian daripada surah Al-Hud. Kemudian kita pergi pula kepada surah Yusuf. Mengapa surah selepas surah Hud ini adalah surah Yusuf? Kalau kita lihat penamaan surah Yusuf ini, kerana inilah dia satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana kalau anda nak mengetahui tentang kisah Nabi Yusuf, anda hanya boleh menjumpainya di surah Yusuf, tidak pada surah-surah yang lain. Jadi ini satu-satunya surah yang menceritakan daripada awal hinggalah akhir tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Okay. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan surah Yusuf ini adalah seindah-indah ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Kerana nak katakan Allah SWT nak beritahu pada kita, bukannya Allah SWT tak boleh nak buat semua kisah-kisah Nabi sama seperti kisah Nabi Yusuf, surah Yusuf. Namun nak beritahu kita bahawa Al-Quran ini bukanlah kitab sejarah. Di mana kalau nak tahu cerita kisah Nabi Hud, buka surah Hud. Nak kisah Sayyidatina Maryam, buka surah Maryam. Tidak. Sebenarnya Al-Quran ini adalah kitab hidayah. Setiap satu surah membawa message yang penting yang perlu kita ambil pengajaran daripadanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sajikan kepada kita satu contoh surah Yusuf ini nak memberitahu kita bahawa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah mengetahui segala apa yang tersirat di hati adik-beradik Nabi Yusuf. Jadi inilah dia yang dikatakan ahsanal qisas, sebaik-baik kisah, supaya kita mengambil tauladan daripadanya. Baik, kita pergi semula kepada surah Hud. Kerana ini surah dalam juz ke-12 ini, surah Hud selesai dalam juz yang ke-12. Okay.
di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di awal surah Hud ini tentang pentingnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya kita terus istiqamah. Kalau kita lihat daripada surah Yunus tadi kan tercakap pasal diterima taubatnya, maknanya disuruh terus untuk terus istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah permulaan dan pengakhiran surah Hud ini nak menyuruh kita mementingkan ibadah, fokus pada ibadah, jangan sampai kita terlalai daripada mengingati Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan yang terindah, yang kita ni semua paling-paling, kalau anda antara yang terindah dalam surah Hud ini adalah Rasulullah SAW meninggalkan wasiat kepada kita melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu pertama istiqamah. Jadi istiqamah ini anda akan lihat daripada ayat 112 surah Hud mengatakan tentang istiqamah, iaitu fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah, maksudnya berterusanlah. Kita semoga kita dapat terus melakukan ibadah kepada Allah dan jangan sampai melampau batas, maksudnya jangan sampai melampau batas dalam kita bermuamalah dengan manusia, jangan sampai kita melampau batas dalam memaksa diri diri kita. Okay. Maka iaitu wala tarkanu ilal ladzina zalamu, maknanya kalau orang menzalimi kita, janganlah kita melampau batas membalasnya dengan kezaliman juga. Dan sentiasalah menjaga solat kita, wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minan lail. Jadi anda akan lihat kronologi perintah ini daripada ayat 112, 113, 114 hingga akhirnya 115 yang menyuruh kita untuk bersabar. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan kebaikan atau pengajaran orang-orang yang melakukan kebaikan. Inilah intipati penting yang kita harus paling-paling ambil ini, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 perkara yang penting untuk menjadi kunci kehidupan kita. Okey. Baik. Kemudian seperti mana yang saya dah ulang, saya dah ucapkan tentang surah Yusuf, okey. Maka kita ambilkan sedikit perkaitan antara surah Hud ini dengan surah Yusuf. Okay, di mana kita lihat dalam surah Hud ini terdapat kisah mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di dalam surah Yusuf pula terdapat kisah mengenai cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita lihat perkaitannya. Kemudian kisah Nabi Nuh dan anaknya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, seperti mana saya kata dalam surah Hud ni bukan saja kisah mengenai Nabi Hud, tetapi banyak kisah-kisah tentang para anbiya perjuangan, para nabi yang terus istiqamah, yang terus berjuang dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dalam kisah Yusuf adalah kisah tentang Nabi Yaqub dan anaknya. Jadi macam nampak kesinambungan yang dibicarakan. Jadi kedua-dua surah ini membicarakan tentang bagaimana kita untuk nak solusi kehidupan, bagaimana kunci untuk kita nak mengharungi kehidupan ini, di mana kita ni pastinya akan melalui ujian, liku-liku kehidupan, kesusahan. Namun apakah bekal yang terpenting? Iaitu yang pertama, sabar dalam setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Sama seperti anak-anak kita bila sekolah ada exam, ada test, maka begitulah kita dalam kehidupan ini. Malah exam kehidupan inilah yang akan menentukan apakah pengakhiran kita. Dan bergantung harap dengan Allah, bagaimana Nabi Yusuf bergantung harap dengan Allah, bagaimana para anbiya di dalam surah Hud ini bergantung harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan tugas dakwah mereka dalam menyampaikan mesej Islam kepada umatnya.
Begitulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar kita terus berpegang teguh pada tali Allah dan terus istiqamah dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sekian saja perkongsian saya untuk juzuk yang ke-12 ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.